Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan sharekan tutorial berkenaan dengan formatting paragraph. So, formatting paragraph ni adalah dia berada di bahagian tab home dan di sebelah font. Dia dekat sini lah. Okay, jadi dia ada, kita akan tengok satu-satu macam mana kita boleh jadikan dokumen tu mudah dibaca lah. Tujuan utama kita adalah pertama sekali kita nak ikut peraturan. Contoh kalau kita kena buat report ataupun thesis, ada certain company ataupun universiti kita perlu follow atau kita perlu ikut dia punya guideline dan rules. Jadi yang kedua ialah nak bagi orang yang membaca tu senang nak baca, dan bila dia senang nak baca, dia akan senanglah dapat apa point yang kita nak bagi tahu atau kita nak cakap. Jadi kita mulakan. Untuk kita mula daripada atas ni, ini adalah list. Ini adalah kalau kita ada satu poin-poin penting di dalam kita punya artikel kita ataupun tulisan kita nak bagi dia senang nak baca. Jadi kita mungkin akan tulis list lah. Contoh, okay, so ini adalah contoh list yang kita nak buat. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada dua jenis senarai. Satu senarai yang tak ada nombor, iaitu kita menggunakan bullet. Kita klik, kita select dekat sini kita punya dokumen yang ataupun part yang kita nak buat dia list, kita tekan dekat sini. Okay, so bila kita tekan bullets, dia akan automatically tukar kepada bullet yang default lah. Kalau kita nak tukar jenis bullet punya bentuk, kita boleh pergi kepada tekan dekat yang arrow down ni, dia akan ada bullet library. Kita boleh buat bulat ataupun kita boleh buat square atau petak. Kita juga boleh buat dia macam gambar. Okay, jadi kita boleh tekan dekat sini kalau kita nak define new bullets. Kita boleh pergi kepada new picture. Okay, macam ni. Ataupun kita boleh pergi kepada picture. Picture ni bergantung pada library kita lah. Okay, kalau kita nak import, kita boleh tekan kepada import. Dan kita boleh juga define new bullet ni, kita boleh tukar dia punya font dia, sama ada kita nak jadikan dia kecil ataupun mengikut standard size dia. Contoh yang ni adalah 11. So saya akan klik kosong, dia akan jadi kecil sedikit. So itu kalau kita nak adjust kita punya bullet font. Yang ini adalah change list level ni, adalah kalau kita nak tukarkan dia yang ke dalam, okay, kita boleh tukar sebab dia ada sengat-sengat dia. Okay, yang ini kita akan pergi kepada multi list level. Kalau kita tak nak bullet, kita nak buat dia numbering, kita dah tahu apa yang nak kena buat first, second, third. So kita kena tekan bahagian numbering, itu yang ini. So dia akan automatically bagi kita 1, 2, 3. Kalau kita nak ubah dia menjadi nombor Roman huruf besar yang ni, kita boleh tekan kat sini. Kita boleh tekan ABC juga, dan kita boleh buat Roman kecil. Kita juga boleh tukar mengikut list level, dan kita boleh buat set numbering value. Itu sama ada kita nak start a new list, okay, kita nak start dengan 1, kita nak start dengan 0. Ataupun kita nak continue from previous list. Kalau macam kita ada list yang banyak dan kita ada selitkan pertengahan tu dengan ayat lain atau tulisan lain, so kita nak continue je sebenarnya, so kita boleh tekan kepada continue previous list. So ini start a new list. Define new format, ini pun kita boleh tukar macam yang tadi. Kalau kita nak yang extra, dan alignment dia kita boleh tukar left, centered ataupun right. Kalau kita nak multi level list ataupun bila kita ada something yang point tu kita nak elaboratekan lagi, kita guna multi level list. So contoh sekarang ni, berdoa kepada Tuhan tetapkan matlamat dicapai. Contoh dalam matlamat ni saya letak matlamat untuk 10 tahun, matlamat untuk 5 tahun, dan matlamat untuk 1 tahun. Okay. Jadi untuk yang matlamat ni, saya nak dia ke dalam sikit. So sama ada saya boleh tekan tab, so dia akan automatic macam ni. Ataupun saya nak back balik, saya tekan decrease indent. Ataupun saya increase indent yang macam ni. Dan saya boleh tukar juga, sama ada saya nak tukar part yang ni sahaja, iaitu saya pergi kepada yang ni, saya nak buat dia bullet. Okay, bullet yang cantik sikit lah. Yang ni. So saya pergi kepada define new multi-level list. 1, saya akan yang nombor 2 ni, saya nak buat bullet. Manakah bullet dia? Macam ni. Yang nombor 3 saya nak buat 1, 2, 3. So saya akan tekan OK. So saya akan nampak ni. So matlamat 10 tahun. Saya akan tekan tab. Dia akan jadi automatic. Okay. Macam ni. Itu adalah dia punya bullet. So daripada 1, 2 dan dia ada point form dia. Kita tekan select je semua ni.
dan kita pergi klik kepada define new multi level list, kita boleh formatkan dia. So font ni pun kita boleh tukar font apa yang kita nak, dan kita boleh letak dia ada point ke ataupun tak ada point. Okay, contoh kita nak buat dia dalam bracket, so bila kita tekan ni, semua yang nombor 1 ni dia ada dalam bracket. Ini kalau kita nak savekan kita punya style supaya next time kita boleh guna, contoh kita ada style 1 atau testing. So kita style type dia starting at nombor 1. Okay, dia apply kepada first level. Okay, apa format ni kita nak guna? Kita nak guna Calibri ke? Jadi kita tukarlah apa yang kita nak. Color pun kita boleh tukar. Lepas tu kita akan tekan kepada format ni, new document. So kita tekan OK. Bila kita tekan kat sini, kita ada current list kat sini, kita ada list style. Kita yang ni, satu ada arrow A. Yang ni pun sama, ini yang tadi yang kita simpan. So itu adalah list, bahagian list sahaja. Decrease indent ni adalah bila kita nak bagi perkataan ni ataupun ayat ni ke dalam sikit, ke kiri. Kalau increase ni dia ke kanan. Jadi maksudnya macam contoh kalau kita buat perenggan, kita selalu akan ke dalamkan sikit perkataan kita tu. So kita boleh juga adjust menggunakan ruler kat atas ni. Okay, contoh dia akan tertarik sendirilah, ataupun kita nak bagi dia sama line kat sini pun boleh. Ataupun next ialah bila kita ada dokumen, kita nak alignkan dia. Alignment tu maksudnya macam mana dia boleh kita nak susun perkataan tu. Contohnya kita nak bagi dia semua ke kiri ataupun left, kita tekan align text left, iaitu Ctrl L. Kalau kita nak bagi dia ke tengah, Ctrl E. Kalau kita nak pergi ke kanan, Ctrl R. Dia akan semua ke kanan. So mesti akan terfikir, ada ke orang nak tulis ke kanan? Ada. Contoh macam kita buat soalan. Okay, soalan perkataan. Okay, apakah nombor 1, what is probability? Contohlah lepas tu kita buatlah ni, contoh. So yang ni kita nak buat markah kat sini. 2 marks. Contoh kat sini. So instead of kita buat dia tab, kita tekan tab. Okay, kita just boleh buat dia dekat right indent. So kita akan tahu dia akan berada di kanan sahaja, right indent. So itu adalah antara kegunaan kenapa kita guna right text ke tengah dan kiri. So dan kita boleh boldkan lah. Okay. Dan kalau kita nak buat dokumen macam thesis, selalunya dia orang akan justify lah. Justify tu maksudnya kita penuhkan dokumen ni, contoh memenuhi ruang. Jadi dia akan stretchkan perkataan, jarak antara perkataan tu supaya dia akan nampak cantik lah. Okay, itu adalah alignment, left, center, right, dan yang ni adalah justify, Ctrl J. Yang ni adalah line spacing. Line spacing adalah ruang antara garisan teks kita. So kalau kita increasekan, okay, dia akan jadi besar lah. Okay, untuk itu contohnya saya nak ada space ataupun ada ruang di bawah tajuk ni. Saya akan letak click add space after paragraph. So dia akan automatically akan ada spacing. Kalau kita tengok, kita letak arrow, kita klik arrow, dia akan terus ke line bawah. Dia tak berada di antara ruang ni. Ataupun kalau kita nak tengok sama ada betul ke ada space, kita klik yang dekat simbol paragraph. Okay. Contoh, maksudnya sekarang ni, yang ni punya simbol ni tak ada in between ayat ni. Di antara ayat pertama dengan ayat berdoa kepada Tuhan ni tak ada simbol ni, maksudnya kita tak boleh tulis apa-apa. Ia adalah space kosong yang kita formatkan menggunakan line spacing. Kalau kita ada, kita boleh tulis, contoh kita enter, dia akan nampak ada satu ni, maksudnya kita boleh tulis something dekat sini. Okay, alright. So itu adalah kalau kita nak hide balik, kita tekan balik yang ni lah simbol ni, hidden paragraph. Okay, itu untuk selepas. Contoh kalau saya akan tutup, saya akan remove. Okay, saya nak letak dia ada space sebelum ayat ni, saya tekan kat sini, and space before. So sama juga, tapi dia akan berada di atas pula. Kalau kita tekan ni, kita boleh buat 1.5 ataupun 1, tapi at the same time part yang kita tambah ni dia still maintain. Okay, itu adalah bahagian spacing. Dan kemudian kita boleh tukar juga color highlight sesetengah ayat tu. Okay, jadi masih ada orang tanya, apa beza shading dengan highlight? Ialah shading dia ada banyak lagi color choice yang kita boleh pilih, dan shading ni dia akan ikut tema color yang kita pilih. Tema yang color kita pilih adalah dekat bahagian page layout, dekat bahagian themes. So bila contoh kita tukar themes dia adalah Apex, okay, dia akan tukar jadi
hijau buluh ni lah. Kalau kita tukar kepada Civic, dia jadi warna kuning. So dia akan ikut. So ini akan memudahkan kerja kita lah. Kalau benda tu kita buat untuk ikut tema. Okay, contoh macam kita nak warnakan bahagian tajuk ke apa ke. Tapi kalau untuk highlight, selalu untuk kita tak nak warna dia berubah bila kita tukar theme nanti. So itu sahaja, dan next part saya akan cover bahagian border dan shadings. Okay, semoga bermanfaat.